Kalau orang pergi masjid, kira dia terawih dengan imam, terus orang cakap, kenapa kau pergi masjid? Baik kau imamkan family kau kan. Sama ke konsep dia? Tak lah, tapi dia ada tugas je. Dia ada tugas, ya. Kita buat tugas tu. Kita berbual je. Berbual je. Ada background tu tak? Ada macam dari mana ke tak? Tak ada. Itu background music. Aku cakap pasal Background pasal berasal. Oh, okey. Belajar Assalamualaikum. mana? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuddin Azhar bin Juari. Nama saya Erwin Syah bin Ifandi. Nama saya Umayyah bin Muhammad Iskandar. Nama saya Firdaus Sidik. Dan hari ini kami akan Kita akan react kepada komen-komen anda. Tentang yang poster Imam Bilal, Imam. Bulan Ramadan Atau Before Ramadan lah. Tapi actually dia bukan criticism je. Kita just nak baca komen-komen lah. Komen-komen ada yang positif, ada negatif. Ada yang macam-macam lah kan. InsyaAllah lah. Nak react. Kita hati kita insyaAllah dengan sepenuh hati insyaAllah kita akan terima lah. Masa Ramadan rancak diorang punya perbincangan hangat sangat Mungkin masa diorang ni terlalu banyak sampai dia ada masa lah untuk meletakkan post-post begini dekat laman web. Tapi bagaimanapun, jomlah kita react insyaAllah. First daripada Muhammad nak sebut nama ke? Sebut je lah. Dia dah post ber. Dia dah post kan? Public Okay. Kalau tak nak public, tak mau post. Single ladies be like, manalah Imam I. Nah, ambil satu buat kahwin. Ini dah jadi macam matchmaking ke? Kau dah kahwin kan? Ada. Sudah kahwin. Sebab tu Alhamdulillah. tak banyak keluar. Tak banyak jadi imam. Quite shocking Itulah, kita promote jadi imam, bukan promote untuk matchmaking Bukan. Okay, kenapa orang imam je kahwin je imam. Dia tak kena lah benda tu. Dia bukan imam je kahwin je imam. Kan, habis pakcik-pakcik yang jadi imam subuh, imam asar tu semua. Apa? Dia bukan macam tu lah. Dia kira macam salah faham Salah faham tentang imam aja. Somehow entah Macam kalau kat tengok poster kan, dia gambar dia tak ada tau. Gambar dia tak ada. Gambar aku ada. So macam kita nampak lah, okay, yang lain-lain macam Ustaz Umar, Ustaz Firdaus, Ustaz Munzir tu semua handsome kot. Tu pasal diorang cakap komen gini. Masya Nampak Allah. macam handsome, okay lah, kita jadikan macam apa, satu buat kahwin. Tapi itu bukan niat kita lah. Niat kita memang untuk imam pun. Ya. nak kata tak tahulah macam mana orang boleh salah faham Mungkin imam punya job scope tu dah terlalu sexualize. Bukan sexualize dia tak boleh macam tu. Dia dalam agama imam, maksudnya pemimpin. Imam saya, kalau kita cakap betul-betul, Puan Halimah Yaakob, imam dia ketua apa? Encik Mas Agus, ketua imam. In certain ni dalam lah, bahasa nak cakap pasal imam imam ketua. bukan dia tak ni. semestinya solat. Ini tak mungkin semestinya kahwin. mungkin siapa yang komen ni terlalu banyak tengok cerita novel, baca novel ke, tengok Tak apa lah, sinetron ke. maybe kita boleh Tak buka apalah, kelas kita- bahasa Arab nanti. InsyaAllah. Cik Muhammad boleh join. Jom. Kita ada kita punya Okey. asatizah. Sebab kita pun kena ingat lah, macam kita nak try tu, walaupun mungkin dia sedang bergurau, tapi orang lain mungkin akan faham secara lain. Lagi-lagi mereka yang tidak faham kan tentang servis kita ni. Jadi mungkin ada yang berfikir kita mengambil kesempatan dan sebagainya, tapi itu bukanlah niat daripada kita. Kita pun nak juga spend time dengan keluarga kita kan, Ramadan. Betul. Kita pun nak imam kat rumah. Cumanya kita ambil masa ni untuk tolong dan memberikan servis ni pada mereka yang memerlukannya lah. Memerlukannya, yes. Nak pergi next ni? Nanti habis COVID, datanglah Malaysia nimba ilmu agama jadi imam solat. Benda gini tak payah upah-upah orang. Ketua keluarga korang atau anak lelaki korang boleh buat. Betul Singaporean ni. kau bila dia cakap Singaporean, Memang the general term yang orang berikan adalah imam for hire. Tapi dari sudut fiqh dari sudut fiqh, imam for hire tu ada kemungkinan ada kesalahan ataupun ada khilaf dalam Dia si akad lah, akad. dari segi akad. Jadi kita elakkan benda tu. Bukan kita nak menghalalkan benda yang haram, tapi kita memperbetulkan akad tu lah. Jadi kita ambil tu sebagai tazkirah dengan tarawih. Tapi bila dia cakap terus betul Singaporean ni, saya pun rasa sakit lah. Sakit hati saya. dia macam nak cakap Singaporean ni Macam Singaporean ni semua tak tahu imam sampai kena ada imam. macam kita
tak ada keimanan gitu. Kita tak beragama gitu. Macam kita apa? Negara yang kurang berilmu lah beragama. Tapi kena faham jugalah bila kita buat inisiatif ni, dalam inisiatif ni bukan imam saja, dia ada sesi tazkirah juga. Jadi daripada sesi tazkirah tu saya dan rakan-rakan saya lah, kita semua memberikan kata-kata semangat untuk orang teruskan timba ilmu agama. Kerana kita tak nak imam-imam kita kalau datang kat rumah orang tu hanya untuk jadi imam, tapi untuk juga dakwah secara tazkirah. Itu yang hampir ramai yang kecam kita, dia tak sedar yang kita ada konten tazkirah tu. Tapi dalam konten tazkirah tu sebenarnya ia adalah sebahagian besar program ni lah, insyaAllah. Jadi that's how lah kita try from here lah, insyaAllah. Okay, kita go on to the next comment lah. Kita tak nak dwell too much on this Alright. Harga khidmat keagamaan tak boleh lebih daripada 1 dinar. 333 SGD. Oh, banyak tu 333 SGD. 333 tepat bukan 329 ke 332 ke. Harga tidak boleh lebih. Tapi kita lagi murah kan? Lebih murah sangat. Yang I like about this comment, right, many people react to this comment as well. Ada orang cakap, kata siapa? Lepas tu ada orang tambah lagi. Dia cakap Ahmad Albab. Ahmad Albab siapa? Tapi aku rasa ni ayat lawak lah. Dia basically joki-joki lah. Habis orang yang reply pun ikut je. Kata siapa? Ahmad Albab. Aku rasa ni member dia. Dia dah fit dia punya line kan. Kacau-kacau Lepas aku cakap ni, kau cakap ni Tak tahu joke zaman sekarang. Tapi ni joke zaman dulu lah rasa. Kan? Aku tak pernah dengar joke ni tapi Gitu kau reply. ketawa je lah. Tak tahu macam nak ketawa kan. Okay, ni Family men who engage in their services should feel insulted. You are the leader of your family after nikah. Or must you subcontract your role to another person? Don't know how to read the Quran and the verses? You can always learn. Pak satu statement dia kata you are the leader of your family after nikah. Aku cakap betul lah. Memang tak ada orang deny benda tu kan. Tapi ayat yang seterusnya, why must you subcontract your role to another person? Maksudnya the role of the husband is transferred to us when we come to the house. Betul ke? Kau rasa macam itu ke? Kau masuk rumah terus aku jadi the man of the house. tak lah. Aku datang kira jadi just macam just tuition kan. Aku ajar tuition juga. Datang untuk ajar anak dia. Tapi ni untuk lead lah. Macam gitu lah. Statement ni okey, tapi ada masalah sikit. Ada benarnya. Ada benar. Memang kalau dah That's jadi sebaik-baiknya kira yang bapa lah, yang bapa ataupun suami tu yang jadi imam. Tapi yelah, tak semua orang yang mampu, dan juga dia tengok konteks lah. Tengok konteks, bukan maksud dia tak jadi imam je, dia punya dalam tanggungjawab suami, dia tak ada dalam yang setahu saya lah kan, masa saya pergi kursus nikah ke apa ke, dia saya tak pergi kursus nikah, tapi maksudnya yang saya belajar. Astaghfirullah Ustaz. Memang tak wajib benda tu. Tapi digalakkan pergi disclaimer. MCCY lepas ni harap sponsor kita support program anda. Okay, so basically apa yang nak dikatakan bahawa dia bukan maksud dia jadi imam tu lebih baik lah, tapi dia bukan syarat maksud die suami imam kena suami, tak boleh orang lain. Tadi boleh bapa-bapa jadi imam ataupun orang lain, contoh pergi masjid. Sama macam masjid juga, masjid panggil berkira nak cakap ustaz-ustaz kerja masjid tak buat dia kerja ke? Itulah. Kan kita some roles diorang panggil lah kan untuk ni. Yes. Tapi untuk aku ni komen dia tak tengok secara full lah in the community, sebab Kita bila keluarkan poster ni ataupun inisiatif ni, actually ada je orang-orang yang diorang tahu jadi imam untuk keluarga. Tapi kita kena tengok jugalah bila kita panggil orang untuk imam, tak semestinya kita tak tahu imam. Ada orang dia tak tahu, tapi ada orang tahu, tapi dia just nak for the macam the Ramadan vibes gitu macam. They want to have the masjid feeling lah. Kira diorang cari imam-imam yang baca suara sedap tu. Kira baca sedap lah. Tak. Macam for example siapa Ustaz Erwin lah. Ustaz Erwin kita lah. Ustaz Erwin. Masya-Allah. Some men yang diorang baru je nak hijrah. Some men yang barunya bila dia kahwin tu maybe dia bukan Muslim. So dia dari Islam ada engage our service. Ada juga yang engage macam gitu. Ada juga family man yang mungkin dia punya ketua keluarga tu dah dewasa sangat, dah uzur sangat, dah tua kan, dia punya bacaan dah kurang tepat. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata dalam hadis sahih sesiapa yang lebih layak untuk menjadi imam tu mereka yang tepat bacaannya. Jadi dalam angle ni Encik KJK ni masih nak cakap ke yang
orang ni yang family man ni patut rasa insulted, patut rasa malu. Jadi fikir-fikirkanlah sebelum anda meletakkan apa semarang komen di laman web. Itulah Wahabi asyik menuduh bid'ah. Sekarang macam-macam bid'ah pada aku. Betul. Wahabi asyik menuduh. Jadi orang Wahabi selalu cakap bila orang lain buat, kenapa dia target ni kat kita kan? So kita Wahabi ke? Allahualam. Ada nak react? Tak ada. Aku rasa dah mampat dah kau. Kau Wahabi tu. Jangan menuduh lah. Jangan menuduh. Oh, ini panjangnya. Masya-Allah. Oh, ini dia keluarkan ayat Quran Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Sungguhnya apa yang ada di sisi Allah dari balasan yang baik itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu kalaulah kamu mengetahui. So dalil ni sering kali digunakan untuk bagi awam, orang kat luar sana kalau nak ambil khidmat ustaz ke ustazah ke, okay, untuk tak bayar. Jadi ini adalah dia salah faham yang sangat-sangat sedih lah. Sangat-sangat sedih untuk justify yang ustaz-ustazah ni sepatutnya tak dapat gaji, tak dapat apa-apalah. Ataupun nak dapat ustaz-ustazah kira bayar minimum lah. Bayar minimum. Yang sebab tu kita one thing kenapa kita charge, kenapa kita letak harga, and kita letak harga secara ada orang bukan komen, ada orang bagi nasihat lah kenapa letak harga kan. Tapi kita cakap maksudnya kita dah letak harga, kita transparent. Siapa yang mampu, siapa yang nak, ini harga dia. Kita tak ada kira tak ada apa, tak ada selindung-selindung ke. Tak ada hidden apa semua. Macam tu lah dapat. And imam-imam kita pun tahu berapa diorang dapat. Memang diorang dah tahu. Dan itu maksud dia yang kita buat lah kat sini. Kita bukannya business policy kita adalah transparency. Jadi mungkin salah kita kerana terlalu transparent, sebab itulah benda ni jadi viral kot. Mungkin lah, tak tahulah, mungkin cara kita cara kita salah kot. Allah alam lah. Allah alam. Okey, Bukhari bin Ahmad. Pada saya lah setakat nama yang Bukhari saya, Imam Bukhari. Tapi ni Bukhari. Pada saya lah setakat yang saya tahu, tempah imam tak berapa sesuai. Elok minta imam-imam ni ajar kita solat bagaimana Nabi SAW solat. Kita bimbang satu masa ia akan menjadi satu bisnes. Sebagainya berlaku di Malaysia seperti upah orang baca Quran di kuburan. Solat tarawih, qiyam Ramadan adalah solat sunat. Kita kena tahu sebab ianya amat mudah dilakukan. Cuma agak susah bila ditokok tambah. Carilah guru-guru yang mempunyai latar belakang Al-Quran dan hadis untuk mengajar kita. InsyaAllah itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah fakihkan kita dengan ilmu yang berguna. Apa respons kau? Aku suka yang part bawah-bawah dia ada komen tu. Satu benda yang aku suka pasal Tuan Bukhari bin Ahmad ni, cara dia tujukan dia punya kerisauan ni ada cara yang pada aku. Yang mungkin tak ramai boleh mempraktikannya, tapi itulah kita nak syorkan para penonton ataupun para pendengar kan untuk menerapkan sikap untuk jagalah kata-kata kita. Mungkin kita tak sedar mungkin apa yang kita cakap tu dia akan membawa dosa lah. Betul. Sebab banyak banyak andaian kat situ, banyak zon. Okay. Sebab apa? Zon tu apa? Sangka buruk lah. Su'zon dengan tak ada adab. Tak ada adab bila berkata. Ini yang mungkin satu kita boleh naikkan taraf lagi secara masyarakat kita lah. Dan kita juga memperhatikan mereka-mereka yang menunjukkan soalan dan juga respons-respons ni ada ataupun ramai daripada mereka. Sedihnya ramai daripada mereka tidak menjaga adab. Sebab dia rasa macam dia tak bertemu orang tu berdepan muka kan, jadi dia boleh cakap sembarang. Cuba kalau jumpa depan-depan, cakap tak macam itu. Betul. Secara kesimpulan insya-Allah Ustazlah dulu. Fadhal. Okay, secara kesimpulan alhamdulillah kira as a review sambutan untuk tazkirah dan tarawih ni okeylah. Biasalah kita kalau benda dekat dunia ni ada orang kecam, ada orang okey, ada orang sokong dan sebagainya. Alhamdulillah okey, kita dapat terima kedua-duanya dan kita apa yang baik itu kita teruskan, apa yang maksud dia boleh kita improve. Bukannya maksud dia tadi kita tengok komen-komen kecam apa kita terus letak tepi apa orang ni tak tahu. Tak, kita still reflect on it and kita akan cuba lakukan yang lebih baik lah lepas ni. Okey, itu berkenaan dengan tadi tazkirah dengan tarawih. InsyaAllah kita ada program-program yang lain
Contoh macam baik Quran, kita sentiasa ada program free, ada program bayar. Of course ada yang kita kena bayar Satiza, kan. Ada yang kita punya sendiri, contoh macam kita keluar free lah. Kita tak payah nak perlu apa-apa kan. Contoh macam setiap hari, bukan setiap hari Rabu, setiap 2 Rabu kita ada tadabbur Quran. Itu boleh free. Kita tak ada masalah. IG live kita sembang-sembang, kita tadabbur berkenaan dengan Quran. Dan kemudian kita juga ada yang Ustaz KZ apa? Apa nama dia? Tauhidik kan? Tauhidik lah. Itu lebih pada tafsir. Kalau siapa-siapa yang tadi tafsir sembarang kan, mari join. Okay? Okay, selain tu alhamdulillah pengalaman ini mendewasakan kita, masya-Allah. Dah tak cukup dewasa tu. Cuma inilah lepas ni mungkin kita dah lali sikit kena kecam. Baru rasa macam mana jadi mangsa viral dan mangsa macam kita macam ni dia punya mungkin agaknya ni cara nak cuci dosa kita, mungkin kita tak tahulah. Semoga Allah redha lah. Kepada yang haters tu, harap dapat convert to supporters. Macam-macam lah, kita ada macam-macam. Kalau rasa servis baik Quran ni tak best, kita boleh pergi servis-servis yang lain lah yang kita adakan. Ada juga program-program free dan sebagainya. Teruskan lah, insyaAllah kita akan, kalau nak komen tak ada masalah, kita okey je, kita terbuka dengan komen-komen, kita akan reflect dan kita akan ni. Of course lah, kalau kita rasa komen tu macam sampah sangat, kita tak ambil kita tak ambil pot, tak ambil peduli. So tapi tak apa, kita tak ada masalah, kita open to feedback lah Yes, kita open for feedback, kita open for ni. Tapi satu perkara lah, although kita open for feedback, kita open for comments, jangan sesekali gunakan bahasa-bahasa kasar, especially maki, untuk justifikan apa yang kita buat ni salah. Awak nak tegur orang tentang agama, tapi awak gunakan bahasa-bahasa yang tak mencerminkan seorang yang beragama. Itu kita dapat dari sudut WhatsApp, kita dapat dari kita punya private DMs dan sebagainya lah. So agak overwhelming, agak surprising. Dia nak troll kita, lepas tu ada siap bongkar kita punya sejarah daripada 10 tahun lepas, 15 tahun lepas. Macam tu itulah, tak tahulah kenapa kan. Alhamdulillah saya tak dapat. Orang yang nak taubat pun saya rasa dia akan korek balik lah. So kita tak tahu. So saya harap benda ni, yes, we are living in a world where comments is appreciated. Tapi keep your comments to what that is membina lah, komen-komen yang membina, dan bukan komen-komen yang maki tu. Dia macam tu lah, tadi kita baca komen negatif pun kita tak adalah maki dia kan, kita just troll ataupun alah saya saja je gurau-gurau, korang boleh gurau, kita gurau balik, macam gitulah maksud dia. Kalau nak gurau tak ada masalah, macam tadi kita boleh take it, kita tak adalah maki dan sebagainya. Ini sedikit akhlak lah kan, pengajian akhlak. Kita orang Islam sama-sama lah, tak kisahlah kalau bukan orang Islam pun akhlak tu kira mencerminkan lah. Kita tak ada nampak kita politician maki-maki ke apa dan sebagainya kan. Kita bukan politician ya. Kita tak nak vote awak. Kita tak nak vote awak. Tak tahulah. Okey, dah Azir, banyak sangat kita berbual lah. InsyaAllah. Banyak bual, banyak bohong. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.